Okey, hari ini masih dalam bab pengaturcaraan, bab 1. Subtopik kedua terakhir iaitu 1.6 struktur data dan modular. Okey, struktur data dan modular. Apa itu struktur data dan modular? Alright. Okey, kamu pernah tak lihat coding programming? Okey. Dalam berbagai bahasa kan, kita ada Java, kita ada PHP language, kita ada yang glamour JavaScript lah kan. Okay. So ini gambar aja yang cikgu tunjuk ni ialah coding sistem online, sistem kuis yang sedang cikgu bangunkan dengan pelajar-pelajar tingkatan 5 sekarang lah. Okay. Kalau awak tengok dekat sebelah tepi kiri dia ada nombor 1 sampai nombor 26. Okay. 1 sampai 26 ada coding dia. Okay. Kemudian sambungan lagi sampai 134. Maksudnya dekat sini cikgu menulis coding ni daripada line 1 sampai line 134. Okey. Ini hanya untuk satu kita panggil satu atur cara sahaja. Okey. Baru satu atur cara iaitu atur cara untuk tambah soalan kepada kuis. Cikgu tengah bangunkan sistem kuis online dengan pelajar-pelajar form 5. Okay. So yang bahagian ni ialah untuk atur cara menambah soalan saja. Tak termasuk lagi nak edit, nak hapus, nak daftar dan sebagainya. Okay. Kalau kamu tengok pada sini, daripada satu sahaja atur cara, dia sudah cikgu dah terpaksa tulis 1 hingga 134. Okay. Persoalannya, adakah boleh tak kamu bayangkan betapa sukarnya seorang pengatur cara untuk menulis kod komputer? Okay, itu baru satu. Cikgu dah terpaksa menulis 134 line dengan belum tahu lagi hasilnya adakah dapat ralat ataupun successful. Kan? Kita kan belajar ada ralat kan? Okay. So, kita dah boleh bayangkan betapa susahnya menulis kod komputer. Alright. Okey, jadi bagaimana kita nak mudahkan penulisan kod komputer ataupun kod atur cara tersebut? So, kita gunakan kaedah struktur data dan modular. Okey? Okey, kita mungkin boleh menulis ataupun menyusun atur semula atur cara tersebut dalam keadaan yang lebih berstruktur. Okey? Kita boleh gunakan kaedah sub atur cara iaitu prosedur ataupun fungsi. Kita juga boleh menggunakan kaedah array atau kita dalam bahasa Inggeris array, dalam bahasa Melayu kita cakap tata susunan. Okay. So hari ni kita nak belajar okay. Struktur data juga merupakan satu kaedah macam mana kita menyimpan secara tersusun data-data dalam ingatan supaya senang dicapai untuk diproses menjadi maklumat mengikut kehendak pengguna. Okey, ingatan tu bukan dekat dalam otak kita bukan. Okey, dalam komputer lah maksudnya. Alright, ingatan komputer. Okey, so data-data ni kita boleh susun dalam bentuk-bentuk yang cikgu sebutkan tadilah. Dalam bentuk tata susunan, okey, ataupun array, dalam bentuk vektor. Okey, kita boleh gunakan senarai pautan, okey, link, okey, kita link. Bila kita klik link ni dia akan pergi kepada page lain, okey. Ataupun timbunan, kita panggil stack dan juga giliran, iaitu queue, alright. So ini bentuk-bentuknya lah. Kalau dalam bentuk vektor disimpan macam ni, dalam bentuk array disimpan macam ni, dalam frame table disimpan bentuk macam ni. Ini semua dalam komputer lah, macam mana cara dia menyimpan Okay, so hari ni kita nak belajar tentang tata susunan dahulu. Okay. 1.6.1 ialah tentang tata susunan. Apa itu tata susunan? Okey. Tata susunan ialah satu struktur data yang mana kita gunakan untuk menyimpan senarai nilai daripada jenis data tertentu. Okey. Kita ada satu nilai, bukan satu, senarai. Maksudnya lebih daripada satu. Banyak nilai okay, daripada jenis-jenis data yang tertentu, mungkin ada yang jenis string, ada yang jenis double. Okay, so kita nak simpankan senarai nilai tersebut. Okay, kalau kita belajar dari segi coding, okay, kan kita belajar coding kita ialah Java. So dalam Java, takrifan tata susunan ni ialah
koleksi data yang disimpan dalam ruang memori yang mempunyai jenis yang sama. Okey, kalau kita ada satu koleksi data, contoh markah. Okey, kita ada markah 1, markah 2, markah 3. Dan semua markah ni adalah integer, jenis yang sama. So, kita boleh simpankan dalam satu tata susunan. Okey, ataupun tata susunan ni boleh kita sebut sebagai pemboleh ubah sebenarnya. Okey, sama macam awak belajar pemboleh ubah. Cuma dia boleh simpan lebih daripada banyak nilai. Okey, kalau kita hari tu kita belajar pemboleh ubah, contoh cikgu kata in markah sama dengan 30. So satu je nilai dia. Tapi untuk tata susunan dia boleh simpan markah tu, katalah kita ada markah BM pelajar ni, dia pelajar ni 30, yang ni 40, yang ni 50. So kita boleh simpan benda tu dalam satu koleksi yang sama, dalam ruang memori. Okey, satu ruang memori yang mempunyai jenis yang sama. Okey, pemboleh ubah yang membolehkan koleksi beberapa nilai data elemen disimpan dalam ruang memori berindeks. Okey, itu maksud dia lah. Macam harap jelas cikgu terangkan tadi tata susunan. Maksudnya kamu jangan bila dengar kataan tata susunan kamu dah macam panik, apa benda pula ni kan. Okey, tata susunan tu sama pemboleh ubah. Cuma dia ada senarai yang lebih daripada satu. Okey, dia boleh disimpan menggunakan ikut dia punya jenis je, jenis yang sama. Okey, kita tengok. Okey, ni yang tadi cikgu jelaskan. Contoh, pemboleh ubah biasa 1 sama dengan 37. Maksudnya, jenis data ialah integer. Okey, markah 1 ialah nama pemboleh ubah. 37 tu ialah nilainya. Okey. Okey, lepas tu in markah 2, 98. In markah 3, 74. In markah 4, 56. In markah 5, 78. Okey, pemboleh ubah biasa ni yang mempunyai jenis data yang sama, maksudnya semua integer kan? Okey. Kita boleh ubahkan dia untuk lebih mudah penulisan atau cara kita. Okey, cara pengisytiharan dia ada dua untuk tata susunan. Pemboleh ubah tata susunan. Okey, yang paling mudah adalah cara yang atas. Nampak tak? Cikgu tulis int, okey, square bracket. Okey, buka tutup square bracket. Markah ialah nama pemboleh ubah kamu. Nama pemboleh ubah tata susunan. So, markah tu ialah nama tata susunan kamu. Okey, sama dengan kamu boleh senaraikan terus markah-markah tersebut dalam satu kurungan curly bracket, iaitu 37, 98, 74, 56 dan 78. Okey, nampak tak? Kalau tadi kita tulis 5 baris, okey, sekarang kita boleh tulis dalam satu baris saja. So, ini memudahkan pengatur cara menulis atur cara. Okey, kalau kita tak nak caranya macam tu, kita masih boleh gunakan cara yang bawah. Okey, ada atau cikgu tu alias tu atau. Okey, atau kita isytiharkan in markah square bracket sama dengan new in square bracket, dalam dia ada 5. Okey, 5. Okey, 5 tu ialah saiz tata susunan. Apa itu saiz tata susunan? Kamu nampak cikgu ada 37, 98, 74, 56, 78. So dia ada 5 elemen. 5 elemen tu ialah saiz tata susunan tersebut. Okey. Setakat ni boleh? Boleh cikgu bagi tahu tak rujuk mana tadi? Buka surat 129. Okey. Okey, sekarang kita berada di 133. 133 Okey, kita tengok penerangannya. Okey. Ni tadi yang cikgu dah isytiharkan. So, cikgu ada int. Apa itu int? Int tu ialah integer sebenarnya. Dan ia adalah daripada jenis data. Okey. Okey, kemudian sinteks yang seterusnya mesti ada open dengan close square bracket. Okey, yang petak tu. Okey, kemudian senarai markah. Cikgu bagi nama tata susunan tersebut ataupun nama pemboleh ubah tata susunan. Namanya ialah senarai markah. Okey.
Okey, sama dengan senarai yang cikgu tulis, markah tersebut, markah-markah tersebut ialah 34, 56, 78, 89, 56 dan 95. Okey, itu semua dikenali sebagai elemen. Okey? Elemen. Elemen ini juga adalah saiz tata susunan. Okey, macam mana nak kira saiz tata susunan? Nampak tak cikgu ada labelkan dekat atas tu. Nombor 1. Okey, 34 ni nombor 1. 56 yang kedua. 78 yang ketiga. 89 yang keempat. 56 yang kelima dan 95 yang keenam. So kalau cikgu tanya, apakah elemen yang keempat? So kamu kena bagi jawapannya. Sorry. Kalau cikgu tanya apakah saiz, saiz tata susunan tersebut. So kamu kena kira lah berapa elemen yang ada. So jawapannya ialah 6. Saiznya ialah 6. Okey, berbeza dengan indeks. Okey, indeks, bila kita mengira indeks, dia tidak bermula dengan 1, tapi dia bermula dengan kosong. Nampak tak? Cikgu tulis untuk 34, indeksnya adalah kosong. Dalam bracket, square bracket, dia kosong. 56, 1. 78, 2. 89, 3. 56, 4. Dan 95, 5. Okey, beza mengira elemen dengan mengira indeks. Kalau elemen dia start daripada 1. Kalau indeks dia mesti start daripada kosong. Okey, kat sini pelajar selalu confuse. Okey. Okey, ni pun samalah Okey. Yang ini nama tata susunan. Okey, indeks ialah start daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian data yang dalam tu ialah elemen. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Boleh faham? Faham. Sikit-sikit. Alright, kita tengok soalan. Okey, soalan 1. Okey, kelas tata susunan public static void main string arguments. String nama. Okey, sepatutnya ni satu baris cikgu ke bawah pula. String nama sama dengan Aila, Alisha, Auni, Hana, Husna, Ulfa, Umay. Okey, system out dot print line nama square bracket 2. Okey, square bracket 2 maksudnya dia nak indeks yang ke-2. Okey, jelas tak? Sebab dia tunjuk kat situ square bracket 2. Okey, dekat sini square bracket 2, apakah output bagi atur cara di atas? Okey, siapa boleh bagi cikgu jawapan? Okey, ingat tak tadi kalau kita kira elemen bermula daripada 1. Kalau kita kira indeks dia dalam square bracket, kita mesti bermula dengan kosong. Okey, kat sini kalau awak letakkan Aila dia nilai dia, Aila indeks dia ialah kosong. Alisha indeks dia 1. Auni indeks dia 2. Boleh nampak tak? Cikgu tak boleh nak tulis kat sini. Okey. Kosong, Aila, Alisha 1, Auni 2, Hana 3, Husna 4, Ulfa 5, Umay 6. So, apakah nilai output bagi atur cara di atas? Okey, kat mana kita nak baca output? Yang ada tulis system out dot print line nama square bracket 2. Okey, square bracket 2 tu merujuk pada elemen yang mana? Auni dulu. Alright, betul Auni. Okey, Auni. Sebab tadi cikgu dah kirakan kan? Aila 0, Alisha 1, Auni 2. Okey, so kat sini nampak awak fahamlah tu maksudnya Okey, soalan yang kedua. Okey. Daripada atur cara ini, apakah saiz tata susunan di atas? Okey, kita nak kira saiz tata susunan. Nak kira saiz tata susunan, mesti kira elemennya ada berapa. So, elemen kat sini ialah Aila 1, Alisha 2, Auni 3. Dan kamu kiralah. So, kamu dapatlah saiz tata susunan berapa. Okey, siapa boleh jawab? Berapa saiz tata susunan?
1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8? Ada jawapan? Ada yang bagi jawapan tak? Tak ada orang bagi cikgu jawapan lagi? Saiz tata susunan. Saiz tata susunan. Okay, ada jawapan tak? Saiz tata susunan. Okey, cikgu tanya, soalan tadi ada berapa berapa saiz tata susunannya? Okey. Saiz tata susunan ialah kamu kira elemen. Contoh kat sini, Aila, Alisha, Auni, Hana, Husna, Ulfa, Umay. Ada berapa bilangan kat sini? Daripada Aila sampai Umay. Kamu kena kira bermula dengan 1 elemen. Aila ialah elemen yang pertama. Alisha kedua. Auni 3. Hana 4. Husna 5. Ulfa 6. Umay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, Umay 7. So dekat sini saiz tata susunan ialah jawapannya? Saya tak dengar kalau baca chat saya kena pusing-pusing balik. Kalau awak tulis chat. On mic senang. Sekarang boleh dengar cikgu tak? Okey, Chan Man Long kata 7. Okey, betul. Kalau saiz tata susunan kita kena kira elemen dalam tu berapa. Betul Chan Man Long, terima kasih jawapan. Okey, soalan
Okey, apakah jenis data yang digunakan? Jenis data. Okey, siapa boleh bagi cikgu jawapan? Jenis data. Yang mana satu jenis data? Jenis data. Yang String. mana jenis data? Dekat dalam atau cara ni yang mana satu jenis data? Jenis untuk nama, pemboleh ubah nama. Jenis datanya ialah String. apa jenis datanya? Cikgu. Ni, soalan cikgu ni. Okey. Apakah jenis data yang digunakan? Jenis datanya lah kita belajar, kita ada double, kita ada char. Gunakan apa? Cikgu. Cepat lagi sikit ni. Cikgu. Tengok, faham tak faham? Cikgu. Cikgu. Okey, tengok kat string nama. So, jenis datanya ialah apa? String. Okey, Yuchong kata string. Okey, betul string jenis data. Okey, faham dah tu. Okey, soalan 4. Apakah nama pemboleh ubah yang digunakan? Tadi jenis data, sekarang nama pemboleh ubah. Apa nama pemboleh ubahnya? Apakah nama pemboleh ubah tersebut? Selepas jenis data ialah nama pemboleh ubah. Okey, apa nama pemboleh ubahnya? Jolim kata buka mic tapi cikgu tak dengar. Oh yelah, cikgu termute kan. Hai. Sorry. Okey, Jolim jawab. Pemboleh ubah apa dia? Nama. Alright, betul. Nama. Okay. Soalan 5. Apakah output yang terhasil? Okay. Masih soalan yang sama tapi dia nak output. Output bagi nama 7. Okay, apa outputnya? Umay. Umay? Okay, ada jawapan lain? Error. Okay, siapa jawab error tadi? Saya. Saya tu siapa? Saya tak nampak. Malong. Tengok slide. Okay, Malong apa? Kamu kata error. Okay, error apa dekat sini? Dia ada 6 je. Okay, Dia ada betul. 6 Dia ada 6 je. Okay, output. Apakah output yang terhasil? Kita tak boleh cakap error lah. Kita kena cakap tiada output yang dihasilkan. Okay, jawapan dia tiada output. Tapi kalau dia tanya justifikasi, kenapa kamu kata tidak ada output? Baru kamu boleh cakap. Kat sini berlaku ralat di mana indeks ketujuh berada di luar daripada indeks sebenar. Maksudnya kat sini indeks sampai 6 je, betul tak? Okay, daripada Ayla sampai Umay, kan kita kira daripada 0 sampai 6 sahaja Umay. So tak boleh lah, takkan ada output yang dihasilkan. Okay, betul. Okay, soalan 6. Apakah output yang terhasil? Okay, dia bagi nama 2. Nama, apa nama tu? Buka kata, 2 tutup kata, baru bracket. Tutup bracket.
So apakah output yang akan terhasil? Auni. Okey, ada yang jawab Auni, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Selain daripada Auni. Tak ada Tak. Okey. Tak ada. Okey. Sekejap sorry. Soalan 5 tadi tu Maklum kata saya cakap tadi tak ada output kan. Dekat sini berlaku ralat. Ralat apa sebenarnya? Ralat logik ke? Masa larian ke? Ataupun ralat sinteks? Soalan 5. Itu awak dah belajar kan? 3 jenis ralat. Okey. Kalau sistem run, dia minta indeks yang ke-7, output tak akan dihasilkan. Tapi ralat yang terhasil ialah ralat ralat apa? Maksudnya komputer dia tak boleh nak buat benda ni. So dia akan hang macam tu lah. Macam dia tak dapat memberi apa-apa output. So itu ialah ralat masa larian. Okay, so soalan 5 ni berlaku ralat masa larian. Okay, soalan 6. Tadi jawapan kamu ialah Auni. Kamu nampak soalan ni macam sama dengan soalan saya yang pertama tadi kan? Okay, sebenarnya dekat sini juga tak ada output yang dihasilkan. Kenapa? Okay, kan cikgu ada terangkan. Bila kita menulis coding, kita mesti betul-betul ikut sinteks. Okay, kalau indeks 2, dia tidak boleh ada pembuka kata dan penutup kata. Okay, kenapa? Pembuka kata, penutup kata tu hanya digunakan untuk jenis data string sahaja. Okay, kalau nombor dia tak boleh. So dekat sini berlaku ralat juga. Okay, ralat apa? Ralat apa kat sini? Ada tata tanda pula cikgu letak kat situ. Patutnya tak boleh ada tata tanda tu. So itu ialah ralat ralat apa kelas? Syntax. Ya, ralat sinteks. Kesalahan tata tanda kan? Okey, so kat sini tak ada output tapi yang berlaku ialah ralat sinteks. Okey, tapi kat sini kalau soalan dia apakah output yang terhasil, kamu cuma jawab tiada output je lah. Kalau dia kata berikan justifikasi, maksudnya kenapa? Apa sebab kamu kata tak ada output? Baru kamu boleh katakan berlaku ralat sinteks. Okey? Okey, soalan 7. Isytiharkan tata susunan jenis integer bagi pemboleh ubah. Salah eja tu pemboleh ubah markah yang mempunyai nilai 45, 67, 89 dan 43. Okey, cikgu nak semua orang tulis di ruangan chat bagaimana untuk mengisytiharkan tata susunan yang cikgu beri di bawah. Tulis kat ruangan chat cikgu bagi masa 2 minit untuk tulis. Okay, 1 minit lagi. Okay, isytiharkan tata susunan jenis integer bagi pemboleh ubah markah 9, 43. Kamu boleh rujuk muka surat
Kamu kena tahu apa jenis data dia. So kena tulis dulu jenis data. Lepas tu buka tutup bracket square bracket. Kemudian nama pemboleh ubah. Okay, sama dengan curly bracket apa senarai markah tersebut dan tutup curly bracket. Muka surat 135 buku teks. Okey, cikgu baru dapat jawapan daripada Chan Man Long. Yang lain? Yang lain? Cikgu tak cakap Man Long punya betul, cikgu tak cakap Man Long punya salah. Saya nak tunggu jawapan orang lain pula. Mungkin ada jawapan lain? Okey, yang lain cepat. Yu Chong, Wong Eun Sin, boleh tuliskan jawapan. Chung, Chai Min Xuan, Jeffrey, apa jawapan kamu? Jolim, Eun Chiang, Salve, Sakti, Wong Eun Sin, Big. Okey, ada beberapa jawapan Chan Man Long, Chung, okey, Lee Yu Chong, Jeffrey. Okey, semua jawapan tepat kecuali jawapan Man Long. Man Long kena curly bracket, buka dekat depan 45, tutup dekat belakang 43. Okey, kena tunjuk, kena lihat jawapan Chung, Liu Chong, Jeffrey. Okay, itu jawapan yang paling tepat So dekat sini jenis data kita guna integer, int, kemudian buka dan tutup square bracket. Okay, nama pemboleh ubah ialah markah sama dengan senarai tata susunan tersebut. Jangan lupa tanda curly bracket dan juga semikolon. Okey, ataupun jawapannya Savez salah sikit, Savez. Belakang tu penutup dia salah. Okey, so ni jawapan betul. Cikgu dah kongsikan. In, markah sama dengan 4567,59,43 tutup curly bracket dan semikolon. Okey. So, ada soalan? Okey, salah type habis. Okey, tak apa. Alright. Apa ni? So, saya nak tanya. Okey, ini hari ni tamat untuk 1.6.1. Ada soalan tak? Tak ada. Ambil attendance jap. Tak ada? Jelas? Okay, boleh tak seorang buatkan cikgu kesimpulan? Apa yang kamu dah belajar hari ini? Apa yang kamu dapat sebenarnya dalam pembelajaran hari ini? Kita share lah apa yang kita dapat.
Siapa boleh share dengan cikgu sikit? Hari ni dia belajar tentang apa? Kita nak buat kesimpulan rumusan pembelajaran kita hari ni. Ada siapa yang sudi? Nah, jelaskan sikit pun apa yang kamu dapat, okeylah. Ada? Siapa boleh bagi? Yu Chong, boleh bagi tak sikit apa yang hari ni dapat daripada pembelajaran dengan cikgu? Tata susunan. Tak dengar lah. Tak jelas. Mungkin cikgu punya komputer tak berapa ni lah. Line tak berapa okey. Okay, so cikgu simpulkan lah So hari ni kita dah belajar tentang tata susunan. Okay. So hari ni yang cikgu pasti kamu mesti dapat mengisytiharkan nilai. Okay, nilai. Macam mana cara nak isytiharkan nilai pemboleh ubah. Okay, kemudian kita dapat mengumpulkan nilai lah. Okay, kita faham apa jenis data yang digunakan, apa nama pemboleh ubah dalam satu atau cara tersebut, bagaimana kita nak menghasilkan output dengan menggunakan indeks dia. Okay, kalau cikgu sebut elemen ini berapa jenis, berapa saiz atas susunan, so kamu dapat jelaskan benda perkara-perkara tersebut. So itu semua yang kita belajar pada hari inilah. Okay, untuk tugasan terakhir ialah buku marks. Macam biasalah latihannya di buku marks. Muka surat 42, 43, okay. Soalan 1 sampai soalan 7. Alright, soalan 1 sampai soalan 7 kita akan bincangkan jawapan pada minggu hadapan. Okay. Kalau tak ada apa masalah ataupun perkara yang nak dibangkitkan, cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini.